Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa, للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Malaysia Post membawa anda dalam segmen Sudut Pandang untuk mengupas isu-isu semasa yang berlaku di negara kita. Hari ini kita akan mengupas isu berkaitan dengan riders penghantar makanan. Bersama saya hari ini adalah Presiden Persatuan Penghantar E-Hailing Malaysia, E-Hailing, Encik Zulhilmi Mansor. betul. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah, baik. Okey, tanpa kita berlengah lagi, mari kita berkenalan. Apa itu penghantar persatuan ni? Apa itu? Cik Zulhilmi boleh terangkan? Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, penghantar kita nak ucapkan terima kasih pada Malaysia Post kerana sudi memanggil kita untuk sesi wawancara petang ini, sesi perkongsian untuk kami di penghantar. Ceritakan apakah isu-isu yang berlaku dalam kalangan rider e-hailing di negara kita. Ya, sedikit sebanyak untuk makluman tuan, apa penghantar ini adalah nama panjang adalah Persatuan Penghantar E-Hailing Malaysia, ataupun dikenali sebagai penghantar, yang mana kita ditubuhkan disebabkan ketika itu banyak masalah yang kita lihat mencari kita masa itu, kumpulan kita yang mana kita panggil sebagai penggerak community riders. Ya. First movement yang kita buat ketika itu bersama dengan gerakan Tuntut Malaysia. Tuntut Malaysia. Kita pergi ke KSM, bertemu dengan YB Menteri, serahkan memorandum, dan itulah titik permulaan kita tubuhkan, yang mana untuk menjadi suara orang tengah kepada semua penghantar-penghantar e-hailing, tak kira makanan ataupun barangan, tak kira warna baju, Food Panda ke, Grab Food ke, Bungkus Eat ke, Lalamu ke, Mr. Speedy ke, semua. Dia bukan makanan saja, Bukan makanan saja. Okay. Cuma orang ingat ialah bila hari ini yang topnya Food Panda, Grab Food. Tetapi kita tidak. Sebab apa saya katakan kenapa top? Dia memang top, tapi sebenarnya komplain yang kita terima tu banyak daripada rider-rider daripada yang berkaitan dengan makanan lah. Ya, betul. Itulah sikit sebanyak. Dan jumlah ahli penghantar ni berapa dah, bang? Setakat hari ini saya boleh alhamdulillah, kalau ikutkan semenjak isu yang viral baru-baru ini tentang sensitiviti agama tu, alhamdulillah ramai rider-rider e-hailing ni berkomunikasi dengan kita, DM kita di FB sebagainya, semakin bertambah lah. Alhamdulillah setakat hari ini kita ada hampir 5,000 orang ahli yang daftar dengan kita.
Maknanya penghantar ni sebagai medium atau platform untuk suara-suara riders ni Betul. menyampaikan kepada orang tengah lah, kepada Betul. kerajaan ke, kepada Itu yang kita buat sebenarnya. kan? Itu yang kita buat sejak kita ditubuhkan sejak Ogos. Kita berdaftar dengan ROS. Ogos tahun lepas. Ogos 2020, alhamdulillah movement kita dalam nak masuk setahun dah ni, alhamdulillah kerajaan mula melihat kita ini satu kelompok yang harus diberi perhatian, beri perhatian, kerana hari ini ramai daripada kalangan penghantar makanan ini dia terdiri pada pelbagai kaum, pelbagai sosio budaya dia, demografi, ada yang lepasan SPM-nya, ada yang lepasan diplomanya, ada daripada degree-nya pun ada, sebab kekangan hari ini. Maknanya setiap lapisan umur tu ada lah. Betul, ada. Okey, kita nak mengupas beberapa isu lah yang berkaitan dengan penghantar ni, rider-rider ni, tak kira, tapi khususnya kebanyakan isu-isu ni sekarang ni melibatkan rider-rider yang menghantar makanan ni. Okey, tapi secara umumnya rider-rider tak kisahlah dalam move ke hantar barang ke apa semua, ada tak diorang ni, ramai tak golongan rider-rider ni dah menerima suntikan vaksin? Baik, ini satu perkara yang panggil pandemik ni kan. Yes, saya melihat benda ni betul, penting. Kita di Peringkat Persatuan pun, kita pun ada suarakan perkara ini. Kita dah buat yang terbaik, ya, untuk mewakili suara-suara pengantar-pengantar PLing ni. Kita dah suarakan, selalu itulah kita di Peringkat Persatuan. Kita cuba jadi kumpulkan suara-suara ini untuk kita salurkan pada pihak kerajaan, dan alhamdulillah memang kerajaan mendengar rintihan ini tentang keperluan vaksin ini, dan itu alhamdulillah lah, kita pun dah cuba yang terbaik untuk buat. Memang kita nampak bila rider ni dia expose kepada umum. Alhamdulillah lah, kerajaan pun dah mengiktiraf kita sebahagian daripada frontliners. So kita pun expose pergi ke mata-mata, so memang confirm lah terdedah. Ya. So vaksin ini memanglah penting, tapi apa yang kita nak tekankan, macam mana cara pelaksanaan kerajaan untuk pastikan golongan-golongan penghantar P-hailing ini ya mendapat kebajikan yang sewajarnya lah. Macam mana kaedah pelaksanaan dia, kalau macam mana, and then apa kita panggil tu, proses dia tu, macam mana. Kita setakat hari ni belum ada lagi makluman khusus lah kepada pihak persatuan terutamanya. Ada laporan media mengatakan Menteri lah Khairy Jamaluddin, dia kata penghantar-penghantar e-hailing ni mungkin akan diberi suntikan vaksin lah. Mungkin kan, kita tak tahu lagi tarikh bila. Betul. Katanya bermula Julai lah. Ya, bermula Julai, cuma kita di Peringkat Persatuan kita dah buat yang terbaik. So terpulang pada rider untuk mendapatkan vaksin tersebut lah. Ya, ada perkembangan positif lah. Ya, harapnya macam tu. Okey, rider-rider di penghantar makanan ke mana, pada mulanya masyarakat tidak mengambil tahu apa, tidak menjadi kepentingan kepada masyarakat. Memang ada tak apa, tapi semenjak pelaksanaan PKP bulan 3 tahun lepas, rider-rider ni lah yang penyumbang terbesar pada para peniaga, pada masyarakat yang duduk rumah tak boleh beli makanan kan. Inilah rider ni penyumbang besar memudahkan kita masyarakat ni. Okey, boleh tak cerita sikit macam mana pengalaman abang sekarang? Saya hantar juga setakat hari ni dah, sebab selalu sibuk dengan persatuan kerana dah tak buat lah. Tapi pernah menjadi rider lah. Pengalaman tu daripada lockdown yang pertama dulu sampai sekarang ni, apa kesukaran, pengalaman manis ke pahit ke, boleh tak kita berkongsi? Saya sama bila mana cerita di peringkat, bila saya mewakili persatuan, saya cakap realiti ahli-ahli saya, ahli-ahli kita yang sampai hari ni pun isu pun belum selesai, ya. Semenjak betul dipanggil
industri e-hailing ni sekarang dah menjadi antara industri yang penyumbang besar lah, saya nampak. Sebab itu syarikat-syarikat penyelai perkhidmatan ramai dah tumbuh bak cendawan. Betul. Kalau dulu Foodpanda, GrabFood dah ada sebelum ni. Tapi sejak PKP 1.0 dia makin ramai. Ialah dah COVID sebagainya, pelaksanaan PKP, ada yang kena buang kerja sebagainya. Mudah untuk jadi rider e-hailing ni. Mudah sebab apa? Mudah nak daftar, ada motor je boleh jadi, ada kenderaan, kita pun ada lesen sebagainya, boleh buat. Dan pendapatan yang diwawarkan kita itu lumayan. Cepatlah dapat cepat duit. Dapat cepat, lumayan lah ketika itu. P1.0 dan permintaan pun daripada rakyat Malaysia ketika tu memang ramai, tinggi. Mana handphone dia dah menjadi rujukan utama, boleh order terus sampai. So betul, saya tak nafikan ketika itu tahun lepas dengan PKP 1.0 yes, ni. 1.0 memang dia punya efek tu besar, ramai yang jadi rider. Tetapi apabila ramai jadi rider, berlakulah lambakan rider ni. Yalah. Itu isunya. Demand apa dia punya, lambakan rider, dan telah menyebabkan, tapi demand tinggi kan, lambakan ramai ada, tapi permintaan untuk membeli makanan tu tinggi. memang betul permintaan tu tinggi, lambakan rider pun tinggi. Sebab itulah wujudnya syarikat-syarikat penyelai perkhidmatan lain, yang mana kami melihat kerajaan kena ada satu undang-undang macam mana nak mengawal syarikat-syarikat penyelai perkhidmatan ni, supaya apa jua yang dibuat oleh syarikat-syarikat penyelai ini mestilah diselaraskan. Macam hari ni belum ada lagi mana-mana undang-undang yang boleh betul-betul undang-undang seragam yang pegang syarikat-syarikat penyelai ni. So sebab tu apa yang berlaku hari ni kalangan rider-rider ni, bila punya SOP sentiasa berubah-ubah. Sekejap A, sekejap B, sekejap C. So berubah-ubah. Saya boleh katakan baru-baru ini. Ini contoh baru-baru ini baru berlaku tentang isu pembesaran zon. Pembesaran zon ini syarikat penyelai perkhidmatan yang ni lah. Saya tak nak lah mention. Rider komplain kepada kita, syarikat ni dia dah besarkan kawasan PJ, dah sampai ke Puchong. Besar tu. Besar sampai ke Puchong. So rider-rider ni tak, tanpa ada sebarang makluman, tiba-tiba rider tu dapat, kena pergi ambil di Puchong. Ramai. So tanpa ada sebarang makluman. So dia orang, ini maksud saya ni, dia orang ubah sesuka hati. Kemudian bila kita, alhamdulillah, kita terus lancarkan buat kutip petition, kita dapat dekat 200 lebih orang yang tanda tangan petition. Kita buat dalam masa 2 hari je. Dalam masa 2 hari ni dapatkan petition, tapi diketahui oleh syarikat, ada bocor lah maklumat ni, diketahui oleh, terus tak jadi, dia orang terus stop. Terus rider ni terus tak terima lagi order di PJ tu. Tak Puchong tu. Puchong, sorry. Puchong. Itu antaranya lah. Banyak lagi masalah-masalah lain. Dulu kalau ikut maknanya kena ada satu mekanisme untuk semua apa ni syarikat-syarikat e-hailing ni tidak sesuka hati membuat kena dikawal selia lah. Memang dalam konteks ni, dalam industri e-hailing ni, dia ada syarikat penyelia, rider, pelanggan. Ketiga-tiga ni penting. So siapa yang nak jadi siapa yang nak kawal semua ni? Tengah ni apa? Kerajaan lah. Maknanya kalau penyelia dia, kita untung kurang ni, maknanya kita kena keluarkan zon. Yang jadi beban adalah rider. Lepas tu bila lambat, customer marah. Betul. Rider kena. Yes. Apa sebab customer always right. Syarikat penyelia dia dah ada pegang kita lah, dia rider lah, terpaksa lah. Itu antaranya. Ada lagi yang boleh saya kupaskan lagi. Bila pasal labakan rider-rider ni, itu syarikat pengeluar apa ni, dia buat mungkin sebut luarkan zon tu. Itu antaranya. Lebih banyak tebahan makanan kan. Betul. Tapi membebankan rider. So tuan katakan kerajaan adakan mekanisme untuk menyeragamkan semua undang ni. Kawal lah syarikat penyelia ni antaranya. Dan lagi isu adalah berkaitan dengan bila mana aplikasi. Aplikasi. So rider dia terlalu hari ni, memanglah handphone ni ataupun gadget ni penting. Tapi bila kita jadi e-hailing,
rider pay-hailing kita memang bergantung pada Telefon. Smartphone. Ada kawan saya sampai kena ada 3 phone. Kata apa? Ramai banyak sangat buat ni. Okay. Sebab buat pay-hailing ni. Tak boleh bercampur. Ini ada satu because ni dibuat Panda, ini dibuat Grab. Ini satu personal. Itu maksudnya dia need to spend dulu. And then apa lagi? Kos-kos yang terlibat lain, bag belakang sebagainya. So saya nak sentuh ni tentang aplikasi. Aplikasi ni dia ada algoritma dia, semua ni dikawal oleh syarikat penyelia ni. Sebab itu saya nak sentuh pasal soal keselamatan, kemalangan lah. Rider-rider hari ni itu pun salah satu isu ataupun perkara yang kita fight di peringkat persatuan. Alhamdulillah hari ni kita dah jalankan kolaborasi lah, kerjasama kita dengan agensi kerajaan MOT antaranya, lagi Myros, and then Perkeso, and then JKKP, and then ada lagi beberapa yang berkaitan soal keselamatan. Bukan saja keselamatan jalan raya, tapi keselamatan pekerja ini. Sebab kita anggap semua golongan rider-rider pay walaupun freelance, tapi dia orang terikat sebagai seorang pekerja. Betul. Walaupun freelance tapi seolah-olah bekerja. Ada sok-sok tak semua? Okey. Sok-sok syarikat tak wajibkan. Setakat hari ni lah syarikat tak wajibkan. Sebab itu alhamdulillah juga kita di peringkat persatuan kita telah pun dilantik oleh Perkeso sebagai ejen korporat Perkeso. So kita memang wawarkan, kita memang mempromosikan, dan di kesempatan ni pun saya nak wawarkan juga kepada semua rider-rider pay-hailing kat luar, ambillah perlindungan ini. Hari ni percuma. SPS Lindung. Sebelum ni ada penjana. So kalau ambil penjana, SPS Lindung ni free. Kerajaan ni dalam package ni diumumkan kerajaan. And then penjana kalau ambil dua-dua ni dia ada extend lagi 2 tahun. Tapi apa ni saya nak sebut sini, pentingnya mencarum ini dengan Perkeso sangat-sangat penting. Kerana satu, ini yang saya alami, kita alami hari ni, berlaku kemalangan. Alhamdulillah dia orang kontak kita, tanya macam mana nak claim sebagainya, kita akan guide. Dan memang terbukti kerajaan bantu melalui Perkeso untuk rider-rider. Walau itu satu yang kemalangan. Kalau berlaku kes jangkitan COVID pun, Perkeso akan bantu juga untuk dapatkan bantuan ini pada rider-rider pay-hailing. SKSPS. Maknanya mana rider-rider yang belum mencarum Perkeso tu, kalau tak tahu boleh hubungi pada persatuan penghantar. Betul. Kan. Penghantar ni kalau jadi ahli penghantar ni tak rugi kan. Banyak benefit yang tadi betul, yang Tuan Cik Zahilmi terangkan tadi kan. Okey, berbalik pada tadi tu, yang aplikasi tu, apa masalahnya tu? Okey, alright. Kan? Rasa sikit kan? Okey. So, orang kata apa, kita sering kali kata kenapa rider ni langgar lampu merah? Betul. Kenapa U-turn jalan suka hati? Sebab satu, kita terikat dengan masa. Sistem dalam tu lah dah ada masa. Dia tak semua syarikat dia laksanakan macam ni. Ada sesetengah ikut masa. Satu lagi, jarak dalam aplikasi dia tak sama dengan jarak sebenar. So rider ni dia nak cepat. Saya benda tu salah. Tapi kita di persatuan, kita lah mesti nak backup rider kan tentang hal ni. Tapi ini reality. Root cause dia adalah aplikasi tu. Macam mana kita nak kawal? So syarikat penyelia lah kena ni kan. Maknanya kalau hantar lambat pada masa tu, ada apa? Tolak ke komisen ke apa? Antaranya tolak jatuh badge. Pendapatan, akan jejak pendapatan lah. Bila rate dia dah kurang ke jejak pendapatan. So itulah bagi efek kepada jejak pendapatan, boleh kemungkinan jatuh badge. Maknanya ada syarikat-syarikat ini yang buat apps ada duration time, ada masa time kan. Kita kena kejar. Yalah kan. Kita kena kejar. Lainlah kalau sebab tu bila kena kejar ni ada yang langgar merah, ada yang nak cepat, kita pun risau kadang-kadang, pasal laju sangat ni. Itulah realitinya. So di sini sebab tu kita pun bagi input pada pihak kerajaan, agensi-agensi, fikirkan macam mana kita nak mengurangkan
nak mengurangkan kadar kemalangan ni. Dia lebih sedih kalau berlaku kematian ni. Ingat tak? Ada setengah minggu tu, hari-hari kita dengar. Saya heran, kenapa rider P-hailing dia kemalangan, meninggal. Masa tu lockdown yang pertama tu, jalan lengang. Tapi ada kemalangan rider hari-hari. Betul. Terbabas ke, orang kosong kan. Tapi terbabas tu, lap terbabas kan. Tak ada orang langgar pun. Maknanya dia mengejarkan masa. Itulah sebab utama dia lah. Kejar masa, tengok handphone. Bila kita pun nak jaga reputasi kita kan. Kena kejar masa lah. Yes. Tidak bila jatuh kita common sense lah. Kalau kita pelanggan, pasal lambat ni kita tak boleh fikir pun macam mana dia hujan. Ini satu lagi, kalau hujan pun rider ni tetap kena teruskan perjalanan ni. Kalau dia berhenti boleh, tapi apa akan berlaku? Dia akan efek kepada sistem bas dia. So akan efek pada pendapatan dia. Maknanya banyak cabaran-cabaran pada rider ni. Pertamanya aplikasi yang tidak tak telus lah, tidak mesra kepada rider. Okey, lepas tu cuaca. Ketiga, restoran tu lambat nak menyediakan makanan. Betul. Ini memang berlaku depan mata saya. Time tu saya tengah makan, rider datang. Rider datang. Dia ni saya tak tahu kenapa, tiba-tiba dia dah, orang ni rider ni dia dah patutnya tu order dia lah. Tiba-tiba datang, order tu tak jadi. Bukan order dia dah, order orang lain. Tak tahu kenapa tiba-tiba, sebab tu sistem tu, aplikasi tu tak telus. Boleh jadi macam tu. Dia kena ada orang cilok. Betul. Last minute bagi orang lain pula. Betul. Dia tak tahu kenapa. Selalu jadi perkara macam tu. Selalu jugalah bila sebab ini jadi depan mata saya. Kan memang sebelum ni memang rider komplain juga ke kita, tapi sebab tak jadi depan mata saya. Kau nak percayalah kan. Ini betul depan. Kata macam ni pun ada. Kesianlah pada rider tu. Memang kesian. Yalah. Okey, kita berbalik pada isu-isu sejak 2 menjak ni lah. Kita tahulah rider-rider ni dia punya ikatan brotherhood dia. Memang macam ni. Kan? Kalau apa-apa terjadi ke, dia punya semangat tu kan untuk apa? Nak backup tu. Support kawan sendiri, support semua kan, sokongan. Memang lah kan. Tapi baru-baru ni pasal isu agama tu kan. Tak apalah kan. Tapi kebanyakan saya tengok ni ada yang video tu, kadang-kadang pun kita tak boleh salahkan pemandu tu. Ada yang baru-baru ni saya tengok banyak juga. Saya pun bawa kereta, jadi bukan ada rider ni, dia pun nak langgar kan. Dia asyik tengok handphone. Dia handphone. Itu yang tu. Yalah. Bila terjadi apa-apa, rider jatuh ke, lepas tu brotherhood datang kan. Faham. Tapi kena, yelah, saya rasa boleh tak Cik Zemi nasihat kepada rider-rider ni? Baik. Tentang brotherhood rider ni, saya itulah keistimewaan kami. Dia keistimewaan. Kalau daripada Geng Food Panda ni macam ni, Black Food ni macam ni, contohlah kan. So brotherhood ni sebenarnya bermula sejak PKP dulu. Ingat tak ada kejadian viral, rider-rider ni bantu buat collection, bagi sumbangan pada frontliners, polis-polis yang buat SGR. Bermula dari situ yang kita nampak benda tu. Tapi kita di tingkat persatuan, tentang isu sensitiviti agama tu, yes, kita nampak soal ini bukannya soal kita bukan soal Malaysia ini soal dia dah sentuh agama kita. Sensitiviti agama tu yang tak sepatutnya disentuh. Kemudian ada juga viral juga selepas itu yang di Siti Alam ada itu pun viral juga. Tapi apa yang persatuan kita buat? Kita tengok macam mana kes ni macam ni. Sebab kita bukannya tak nak digelar sebagai satu persatuan yang backup rider, tapi nanti dikaitkan dengan gangsterism. Kita bukan macam tu. Apa tuli lah. Yes. So nasihat saya kepada semua penghantar-penghantar P-hailing, jagalah imej kita ni. Jaga imej kita. Buat apa-apa perkara, kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Dan kena rasional. Dan apa juga, jangan buat satu tindakan berteraskan undang-undang kita sendiri. Kita kena
fikir kita hidup di Malaysia ni aman. So kita dah tu lagi, sebab kita tak nak nampak komuniti kita ni satu image yang tak baik lah. Tak baik. Sekarang ni memang orang tengok apa rider-rider ni, orang puji rider ni kan, memang nampak dipandang mulia. Takut nanti bila berlaku insiden ni, apa rider tiba-tiba nak backup dan betul tuli, nanti netizen marah kan. Jadi image tu bertukar. Kita tak mau macam tu. Betul. Kan? Okey, apa lagi satu ciri keselamatan macam mana? Kalau yang buat motor kan, kan nak pakai handphone, ada aksesori yang sesuai ke? Ada, ya. Yang saya dengar orang magnet, yang magnet tu. Mana? Sini. Yes, betul. Dia ada macam-macam jenis lah, ya. Dia satu lagi, apa-apa ini sebenarnya mindset rider. Ya. Sebab tu kita di Persatuan, semenjak kita tubuhkan, kita jalinkan kerjasama juga dengan MSOS, satu persatuan tentang keselamatan pekerjaan ni, ya. Dari situlah sebenarnya dia memang ada, dia kena, rider ni dia kena diberi pendedahan. Macam mana nak menunggang, macam mana nak pakai full PPE sebelum mula kerja, ni semua ada. So saya nampak kita pun suggest, kita pun ni lah, personal protective equipment. Ada contoh, kalau nak masuk ward ke apa, ialah nak ride mestilah pakai kasut. Ada yang pakai slipper, glove kalau ikutkan, untuk keselamatan. Baju yang sepatutnya, pencahayaan, helmet, dia ada kena betul-betul pakai macam ada SOP dia. Ada SOP dia. Pakai helmet pun ada cara. Betul. Tak boleh suka hati pakai. Kalau ikutkan yang helmet, saya pernah, pastilah helmet yang yang ini yang kita pernah attend lah, dia panggil safe defensive riding, memang ada. So saya nampak, andai kata implementation of safety ni diberi keutamaan, insya-Allah kadar risiko kemalangan ni kita boleh kurangkan, minimumkan. Boleh minimumkan. So kita di peringkat persatuan memang itulah kita always concern, dan kita willing bantu kerajaan untuk sebarkan maklumat ni terus pada ahli-ahli kita ni, insya-Allah. Kalau perkara ini, sebab kita nampak menjadi mungkin kurang perhatian oleh pihak syarikat, tak apa, tapi kita di peringkat persatuan, kita willing untuk bantu kerajaan kepada semua rider-rider PHLing ni, untuk kita sebarluaskan maklumat pentingnya keselamatan. Sebelum mula kerja, sebelum mula ni kan, kerjalah buat motor semasa, and then sebelum siapa yang akan buat cek berkala. Ada syarikat-syarikat akan cek rider dia, semua lengkap keselamatan tu pun tak ada langsung setakat hari ni tak ada lagi. Semua atas diri sendirilah. Atas diri sendiri. Selamat ikut kan. Betul. Nak kurangkan minimum risiko, nak minimumkan risiko, ikutlah. Betul. Okey bang, setakat ni kita pun dah dekat 2 tahun dah nak dilanda pandemik ni kan. Abang ada tak statistik ke berapa ramai rider-rider kita, ada jumlah ke rider-rider ni yang terkena jangkitan COVID? Okey. Ini yang saya boleh cakap base kepada, sebenarnya kalau ikutkan kita tak ada statistik rider yang kena jangkitan COVID, tak ada. Tapi statistik rider yang kemalangan, kematian kita ada, sebab kita memang kolaborasi dengan Meros kan, ada maklumat tu. Okey. Tapi seluruh Malaysia lah. Tapi yang COVID ni yang berhubung dengan persatuan, ada lebih kurang 10 orang. So apa yang kita buat? Kita tanya, dah mencarum Perkeso ke belum? Kita consult lah, dan kita salur pada Perkeso untuk Perkeso bantu sampaikan ada ni lah bantuan. Ni COVID yang dah pulih balik ataupun ada yang kematian ke apa melibat? Setakat ni untuk kematian tu kita belum lagi. Yang kita maklumat yang kita terima atau tak terima lah. Maknanya dia orang dah sembuh lah ni, ada memang sembuh lah kan. Okay, Mak cakap tadi ada statistik jumlah kemalangan kan, rider kan. Berapa setakat ni Mak? Dia daripada statistik tahun berapa tu? Tahun ni saja ke? Kalau ikutkan sejak PKP yang berlaku kes kematian 2,000 lebih, tapi kematian 100 lebih. Kemalangan 2,000 lebih? Betul. Kematian 10 something lah, ya. Sejak PKP tahun lepas? Sejak PKP. So banyak, tinggi lah, ya? Tinggi. Memang tinggi. Maknanya risiko satu hari tu mesti ada ke? Memang ada laporan. Seminggu akan ada berlaku kematian dan kemalangan. Kemalangan.
Kemalangan lah. Kematian. Biasanya kemalangan ni apa punca dia bang? Kecuaian sendiri ke? Ada orang kecuaian orang lain ke? Dia banyak faktor lah. Saya tak nafikan mungkin kecuaian sendiri ada. Dari segi mungkin tak cepat. Nak cepat tu nombor satu lah. Kemudian faktor orang lain pun kita tak boleh nafikan. Betul. Orang langgar, rider-rider ni. Kita rasa kita selamat. Betul. Yes. Orang lain je. Ada kes, memang ada kes. Lori, langgar, belakang kan. kereta, pemandu mabuk. Ada. Itu ya. Macam Itu yang menyayat hati kalau bukan kesalahan kita. So, apa yang approach persatuan kita buat bila ada kes-kes macam ni? Kita cuba bantu salurkan maklumat-maklumat dan kita ada turun juga buat sumbangan program sumbangan khas lah kepada waris keluarga yang meninggal, rider-rider yang meninggal, and then kepada yang dalam proses pemilihan pun kita ada turun. Kita ada buat program dengan sebelum ni ada dengan Kerajaan Negeri Selangor tak silap saya pun ada. Alhamdulillah dengan NGO pun ada, Syarikat Jariah Malaysia. Mana ada tak bantu pada keluarga untuk dapatkan macam pencen kilat dengan sokso ke? Ada sebagai... Itulah peranan persatuan. Bila mana kita dilantik sebagai ejen korporat Pekeso. Andai kata ada, bukan saja kita dapat maklumat macam mana sahih tak sahih kemalangan ni, apa yang kita buat kadang kita viral di FB kita. Kalau maklumat tu kita untuk collection tu terus ke keluarga lah. Satu lagi kita tanya, dah mencarum ke belum? Kalau mencarum, kita terus berhubung dengan Pekeso macam mana kita boleh bantu rider-rider ni. Rider-rider di luar sana, jangan lupa jadilah ahli penghantar ni, kerana penghantar ni adalah ejen apa? Ejen korporat Pekeso. Ejen korporat Pekeso, dia akan membantu rider-rider di luar sana untuk bagaimana nak menjadi mencarum Pekeso kan. SKFPS, skim keselamatan dia pekerjaan sendirilah Carum tu sebulan berapa bang? Carum sebulan dalam RM5 dalam, kalau ikutkan dalam, kalau dia setahun dalam 200 lebih 200 lebih. Kalau bagi 12 bulan dapat lebih kurang RM20 lebih kurang kan, RM18 lah lebih kurang kan. Tak banyak mana pun RM13 macam tu lah, lebih kurang RM13 macam tu kan. So okey lah kan. Sebab dia punya manfaat dia banyak. Manfaat dia cukup banyak. Manfaat dia cukup banyak. Yalah, boleh dapat pencen kilat, semuanya keluarga waris yang ditinggalkan terbela, dikurangkan beban kan. Betul. Lagi satu bang, saya nak tanya. Okey, kita sekarang bersama dengan Presiden Penghantar Encik Zulhelmi Mansor. Betul bang? Baik, betul. Okey, berkenaan dengan bantuan-bantuan kepada rider ni. Baik. Okey, macam sekarang ni banyak kerajaan kan bagi bantuan kan. Macam-macam. Adakah rider ni penghantar ni e-hailing ni dapat bantuan? E-hailing. Macam bantuan prihatin ada macam. Okey. Itu yang menjadi kita di peringkat persatuan, saya mewakili juga sahabat-sahabat rider semua. Kita berkaitan bantuan ni kita seolah-olah rasa terpinggir sebenarnya. Dalam Pemekasan Plus baru-baru ini pun tak ada bantuan khas one off kepada golongan P-hailing, rider P-hailing, tapi e-hailing ada. E-hailing lah, pemandu-pemandu ataupun pemandu ni pun kadang dia buat bukan pemandu Grab kan. Dia bukan buat angkat, dia bukan bawa orang saja, ada juga yang boleh ambil pesanan. So nampak macam ketidakadilan kat situ lah. Dan sebelum announcement sebelum ni pun tak ada bantuan khas khusus one off. So apa yang kita di tingkat persatuan, kita nak mohon kepada pihak kerajaan untuk pertimbangkan perkara ini supaya ada bantuan one off ini. Kerana kita pun adalah golongan yang terkesan. Terkesan disebabkan PKP bila mana waktu operasinya restoran terhad, masa terhad, and then dengan syarikat penyelia yang macam ini, ada SOP dia berubah-ubah sebagainya.
Dan yang penting sebab kelangsungan hari ni semua rakyat terkesan, termasuklah rider-rider ni. Maknanya yang selama ni bantuan daripada kerajaan tu, golongan e-heli yang bawa penumpang ni dapat yang pemandu teksi dan sebagainya. Tapi saya ambil pendekatan sebab e-hailing ada dalam golongan tu yang dapat 500. Okay. So kenapa P-hailing tak boleh dapat? Food hantar makanan tak dapat? Hantar makanan dan barangan ni lah. Macam tak adil di sini Tak adil. Itulah kita nampak macam tu, dan kita rasa macam tapi kita tertunggu-tunggu, rider-rider ni tertunggu-tunggu. Dan bila mana last sekali tu Pemekasan Plus tu diumumkan oleh kerajaan, oleh Yang Amat Mohd Perdana Menteri. So memang rider bising lah. So yang dia hubung persatuan. Dan kita pun sebenarnya dah ada juga utus surat lah. Apa tindakan susulan pihak penghantar ni? Tindakan apa yang kita buat, nombor antaranya kita berhubung, kita mohon dengan sebab kita dengan Timbalan Menteri Belia Sukan, kita alhamdulillah bersama kita cuba suarakan kepada Timbalan Menteri Belia Sukan, orang muda juga, untuk sampaikan kepada Yang Amat Perdana Menteri perkara ini, setidaknya dapat beri pertimbangan lah untuk bantu rider-rider P-hailing. Macam semalam pun dah ada, semalam pemulih tapi saya nampak itu mungkin umum kan. Bantuannya kan secara umum. Secara umum e-hailing. Belum umum kan. Ini apa? So kita harap akan ada spesifik kepada rider-rider ni. Rider-rider penghantar makanan. P-hailing. Okey, alhamdulillah semalam bermulanya kembali operasi kedai restoran makanan gerai-gerai ni dilewatkan operasinya 10 malam. Baik. Sebelum ni pukul 8 malam. 8 malam betul. Okey, macam mana bang? Kalau perubahan masa tu memang terjejas ke pendapatan penghantar makanan ni? Terjejas. Contoh kalau macam sebelum ni 8 pagi hingga 8 malam. Apa yang berlaku bila ialah pukul 6, 7, 8 tu orang pun baru balik kerja, sebagainya, ada yang masih bekerja di luar. So ramai yang pelanggan order that time masa tu. So apa yang berlaku bila satu-satu restoran tu sesak. So kadang-kadang rider ni dia terpaksa tunggu, lambat lah, jadi lambat. So bila dia lambat, dia tak boleh ambil order banyak padahal pack ketika tu. So ini hopefully dengan ada sampai pukul 10 ni okey sikit lah kan. Maknanya tak adalah orang pukul 7 kena order makanan. Maknanya pukul 7 ramai hanya boleh tak apalah, lepas maghrib kan, pukul 8 kita order kan. Ada masa lah. Ada masa lagi. Tapi apa yang tarik ini, saya nak sentuh juga tentang SOP yang rider-rider ni ke bangunan-bangunan tinggi ni, flat-flat sebagainya ni. Okey, macam mana tu? Sebabnya memang pihak kerajaan kena tetapkanlah. Dia sebab tak seragam. SOP lah. Kita pun nak nasihat pada masyarakat kena faham juga keadaan ni. Sebab kita pun ada juga komplain pada rider yang mana pelanggan-pelanggan ni. Sekarang ni saya harap keluhan Encik Zulhelmi ni mewakili penghantar ni didengar oleh pihak MKN, terutamanya Datuk Seri Ismail Sabri kan. Apa SOP sepatutnya yang penghantar ni mahu? SOP sepatutnya untuk bangunan tinggi, flat-flat sebagainya, adalah tempat khas yang disediakan. Dia ada, saya tengok di setengah, dia ikut inisiatif bangunan-bangunan tu, community dia ada memang tempat khas, tapi tak menyuruh. Sebab satu, tak ada arahan pada pihak kerajaan, pada MKN lah. Mungkin kalau MKN dah dengar ni, boleh implement wajib kan, seragamkan semua pantai makanan ni untuk ambil di kawasan khas lah. Yes. Okey. Maknanya tak payahlah kita, sebab masih ada lagi. Yes. Itu tak apa. Masalahnya satu lagi isu pelanggan. Yang mana dia ialah contoh marahlah kepada kita ni yang hantar makanan sebab tak ada batas. So saya harap pelanggan-pelanggan pun kena faham dalam keadaan hari ni. Kena memahamilah, kena faham kita bukan tak, kalau tak disebab COVID ni, kita boleh hantar sampai depan rumah. Maknanya ada JMB, satu kondo atau rumah bangsa tu, dia bagi letakkan syarat tak boleh di atas, letak satu khas. Tapi pelanggan tak berhati. Betul. Dia nak hantar makanan depan pintu. Juga. Apa yang dia berlaku, kadang-kadang dia bagi komen. Itu kadang-kadang efek pada rider-rider ni.
Rate kurang Rate, lah. jadi KPI dia tu jejas lah. Itu. Maknanya nak minta MKN selaraskan lah seragam kan. Padahal Dan satu MKN, satu lagi syarikat penyelia. Kena faham lah ni. Janganlah bulat-bulat terima makluman pada customer yang komplain macam ni. Kena faham juga keadaan. Ini salah satu jugalah yang kita nak resah. Siasat. Jangan dengar satu pihak je. Kena dengar kedua-dua belah pihak lah. kadang-kadang customer ni pun jahat juga. Dia kata alah Syed bagi 5 star ni, bagi 1 star. Boleh? Padahal benda tu bersumi baik saja je kan. Boleh Itulah menjejaskan antaranya. pendapatan lah. Boleh menjejaskan komplain-komplain yang tak sepatutnya ni. Okey, apa lagi isu? Tadi saya pun dah sentuh pasal zone tadi kan. Okey, ada apa isu lagi abang nak cakap ke apa? Saya pun nak sentuh juga pasal isu terminate. Okey. Ini syarikat penyelia juga. Ini isu yang dihantui oleh penghantar-penghantar makanan ni, terutamanya. Terminate ni syarikat penyelia, dia terminate sesuka hati. Atas alasan apa? Atas alasan kadang-kadang macam tadi dia macam-macam lah. Ada orang klien, Ada orang klien. So kena siasat lah. Ya. Kena siasat perkara ni seterus-terusnya. Janganlah terlalu depends, bergantung pada aplikasi. Ya. Kadang-kadang tu memang ada satu masa tu komplain kita tengok wave viral yang di FB tentang kes terminate ni ramai. Wallahualam sebab apa. Padahal kesalahan bukan kesalahan dia pun, kesalahan orang lain, kesalahan pelanggan ke apa, tapi syarikat penyelia tak dengar. So terus dia ban rider-rider ni. Kalau satu lagi alasan, bila mana rider ni nak hubungi balik syarikat penyelia ni, kata jangan terminate lah, apa, dah terminate nak jadi balik merayu lah. Dia kata tak boleh lah apa sebab work from home. Sekarang kan dah memang work from home. Bila terminate boleh. Bila nak pergi jumpa dia, nak pergi tak boleh. merayu tak boleh. Sebab diorang tak ada kat office. Bila call pun susah nak jawab. Dia kata suruh email lah, chat lah kan. Susah. So kena pandang lah kepada isu-isu macam ni. Okey, kalau saya nak tanya ni, kalau dia satu rider ni, seorang rider ni dia kena terminate dengan syarikat ni, adakah bermakna dengan syarikat lain ni tak boleh apply? Dia kena ban seluruh, tak boleh jadi rider seluruh. Setakat ni tak ada lah. Tak ada blacklist lah macam tu. Setakat ni lah tak ada blacklist macam tu kan. Tapi memang kalau terminate tanpa alasan ni, tak ikut saluran betul, tak ada diberikan rayuan ni, memang menyedih kan. Inilah isu-isu tadi saya sentuh daripada awal, isu-isu yang berlaku realiti. Realiti yang terjadi dalam kalangan e-hailing ni. So kita di Peringkat Persatuan sampai hari ni pun kita masih lagi terima isu-isu sebegini, dan kita nampak solusi terbaik bagaimana pihak kerajaan lah boleh melihat ini untuk kita perbetulkan balik. Kena ada regulation, undang-undang yang khusus terhadap untuk this industri lah, e-hailing kan, e-hailing industri. Okey bang, ada tak isu-isu berkaitan masalah berlaku pada rider ni, motor hilang ke masa tengah bekerja ke, ada tak? Pernah memang jadi. Ada baru ni motor kes yang berlaku di mana, di Gombak tak silap saya. Dia baru je beli motor terus hilang. Macam kita pun di Persatuan, apa kita buat, kita pun dalam, kita ada, alhamdulillah lah, kita pun ada rakan-rakan teknologi juga. Antaranya letak GPS lah. Yes, GPS tu. Kita dalam proses kolaborasi lah. Untuk kita proposekan benda tu pada rider-rider. Supaya senang ini kesan. safety lah, untuk safety lah. Senang kesan mana. Yes, antaranya. Tapi kalau ada rider hilang motor, adakah penghantar ni beri bantuan ke apa ke? Bantu setakat ni pinjaman duit ke, nak beri motor lain ke? Setakat ni kita jalinkan kerjasama dengan Bino Motorbike, yang mana dia kalau berlaku kes macam ni, dia bagi sewa motor. Dia kalau ahli kita lah, dia bagi sewa motor secara percuma, tapi ada time dia lah. Selain tu beli motor dengan harga murah sebagainya, penyelenggaraan. Tapi yang paling menarik adalah kalau berlaku je kes kemalangan, motor dia tak boleh pakai sebagainya, kalau dia ahli persatuan and then motor dia hilang, kita punya rakan partner ni
dia akan bagi pinjam motor. Sediaknya berapa hari dalam seminggu ke sebulan lah kan. Sebelum dia dapat motor lain lah. Ya, untuk pakai dulu motor tu sebelum dia boleh beli motor lain. Tu beli dengan harga juga. Pun boleh dengan harga yang diskaun lah. Itu antara kerjasama kita lah. Mana yalah dah lah hilang motor. Lepas tu tak boleh buat kerja lagi dah, macam jatuh di tipe tangga. Nasib baik adalah rakan tu Bino motorbike. So banyak lagi sebenarnya yang kita rancang untuk buat, tapi disebabkan kekangan dan sebagainya. Dan sebenarnya yang kita nak, yang paling penting, soal kebajikan ini dilihat lebih dulu oleh pihak kerajaan. Betul. Dan kita memang willing untuk bantu kerajaan. How kita nak strengthenkan this all P-hailing riders. Macam bukan kita tak fikir juga macam mana, yalah, riders pendapatan pun harian. So macam mana kita di Peringkat Persatuan, inisiatif kita jalankan kerjasama dengan satu syarikat minyak hitam. Dan alhamdulillah hari ni kita ada lancarkan minyak hitam kita, Mac Power All X Panther, yang kita buat sendiri. So memang brand kita, ada logo kita dengan syarikat penyelia ni lah, Bumi Putra lah. Alhamdulillah. So memang kita dah lancarkannya. So kepada semua pantar-pantar P-hailing yang ada di Malaysia, belilah minyak hitam ni untuk kita support community kita. Kerana sebahagian daripada keuntungannya kita masukkan dalam tabung kebajikan kita untuk bantu pula kawan-kawan kita yang susah, rider-rider yang susah, rider yang kemalangan, apatah lagi kematian kalau ada warisnya, insya-Allah. Itulah antara usaha. Dan apa yang kita buat juga, kita tawarkan dropship. Jadi dropshipper kalau kepada rider-rider. Tambah pendapatan lah. Yes, tambah pendapatan. Bagus kan. Sebab minyak hitam ni memang formulasi khas kepada P-hailing rider. Dia punya bancuhan dia tu memang motosikal lah. Untuk motosikal yang jarak jauh ni lah. Sebab kita dimaklumkan rider-rider P-hailing ni ada yang seminggu sekali kena tukar minyak hitam, 2 minggu sekali, paling tidak memang paling busuk pun sebulan sekali. So sebulan sekali tu kerap lah, heavy user lah. Okey, saya nak tahu, saya nak tanya lah ni kan. Okey, untuk jadi rider ni, motor apa sesuai digunakan? Tahan lasak apa sesuai kan? Kalau senang dipandu. Tanya saya, motor yang satu ialah orang panggil tahan lasak tu betul. Tahan lasak, flash ke apa. dia ikut kita. Ikut orang tu kemampuan. Sebab kita tengok ada juga ada naik basikal. Okey, itu kategori lain pula, dipanggil walker. Walker. Walker tak boleh jadi ahli penghantar. Boleh. Boleh boleh. Pantar P-hailing Malaysia boleh lah. Pantar P-hailing boleh. Tak ada enjin lah kan. Dia basikal lah, bawa basikal kan. Dalam kategori walker. Dia kategori walker. Ada juga pantar ni jalan kaki. Ada. So walker ni ada 2 kategori, jalan kaki dengan bawa basikal. So berbalik pada soal tadi, jenis motosikal itu depends kepada kemampuan rider tersebut. Dia nak macam mana, dia selesa macam mana, apa pun balik kepada kemampuan apa pun. Sebab ramai jadi penghantar P-hailing ni disebabkan satu, keadaan semasa hari ni nak jana income lebih. Saya tak nafik, bukan semua rider ni dibuang kerja jadi rider, tak. Ramai juga yang terpaksa ada additional income. Betul. Additional income dengan kekangan hari ni. Side income lain untuk tambah menampung. Ada 2 kerja sebagainya. Dan bila mana ada yang buat 2 kerja, tu kadang-kadang efek lah yang mana yang full time ni memang mengharapkan sepenuhnya dengan jadi rider. Rezeki masing-masing. Ya betul lah, rezeki memang masing-masing. Sebab itu apa pun root cause-nya, kerana bila mana ada satu polisi yang jelas oleh kerajaan, insya-Allah saya nampak industri ni boleh diseimbangkan. Boleh diseimbangkan, insya-Allah. Okey, sebelum kita tamatkan sidang wawancara kita dalam sudut pandang ni, saya nak tanya, rider-rider di luar sana kalau jadi ahli penghantar ni macam mana? Ada bayar yuran ke apa? Macam mana? Abang boleh ceritakan? Baik. Hubung macam mana, email ke, call? Setakat hari ni nak jadi ahli persatuan hanya perlu layari laman web kita. Ada apa? Tapi kita tengah upgrade tu. Tengah upgrade kita punya laman web, pergi situ untuk pendaftaran lah. Facebook pun boleh DM, tapi kita akan tetap bagi link website kita.
untuk register. So dan segala terma syarat semua boleh rujuk di situ. Ada yuran-yuran ke tertentu ke? Tak ada setakat ni. Yuran setakat hari ni kita still bagi promosi. Maksudnya kat sini bare minimum lah. Minimum untuk jadi ahli persatuan, yang mana yang paling penting because memang ada yuran dalam RM25 ya, RM25. Dia semua hidup. Itu seumur hidup, yuran keahlian lah, seumur hidup. Dan ada terma-terma lain, dan ada juga optional lain yang kita tawarkan. Ada ahli-ahli, adalah dia punya terma syarat tu. Semua boleh lari laman web kita. Tengok. Okey. Laman web tengah ni. Sekarang tengah renovation. Boleh ni di Facebook. Facebook boleh. Facebook nama apa? Page tu. Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. So kalau website www.penghantar.org. Okey. Baik. Para penonton Malaysia Post, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada Cik Zuhelmi. Terima kasih juga kita ucap kepada Malaysia Post. Jemput kita untuk kongsikan perkongsian ni. Semoga perkongsian kita hari ini mendapat manfaat kepada seluruh yang menontonnya, kepada semua yang menontonnya. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.